sejahtera semua. Dalam video kali ini aku akan cuba berkongsi cara-cara untuk menyambung bahagian rod yang patah supaya kita boleh dapat menggunakan semula. Tapi mungkin tak semua rod yang patah boleh disambung lah. Jika tempat yang patah tu kita tengok possibility untuk kita sambung kembali tu, maksudnya boleh disambung kembali, mungkin kita boleh cuba untuk sambung kembali lah. Jadi di sini aku akan cuba kongsikan bagaimana cara yang aku buat lah. Tapi ini bukanlah cara yang terbaik, cuma so far setakat ni yang telah aku sambung dan pakai, Alhamdulillah joran ni boleh beraksi dengan baik lah. Nanti di hujung perkongsian aku akan selitkan beberapa video menggunakan joran yang patah yang telah aku sambung ni. Okey, seperti mana yang kita semua maklum, kerajaan telah melaksanakan PKP 2.0. Cuma beberapa aktiviti luaran saja yang boleh dilakukan. Memancing kalau dudukkan memang tidak mendapat kebenaran lah. Untuk sementara waktu ni Kadut Fishing tak ada video memancing lah, sehingga jika kerajaan memberitahu bahawa aktiviti memancing ni boleh dijalankan, so mungkin kita akan buat aktiviti mancing balik lah. Kita berharaplah agar aktiviti mancing ni boleh dilakukan seperti biasa tapi mengikut SOP lah. Harap-harapnya pihak atasan dapat pertimbangkan untuk aktiviti ni boleh dilakukan seperti mana aktiviti yang lain lah yang diberitahu boleh dilakukan semasa PKP ni. Untuk rod yang aku gunakan yang patah ni dari brand Ryobi, dah agak lama juga, antara rod-rod kesayangan aku lah. Panjang dia dalam 5,5 kaki. Kalau korang boleh nampak ini detail dia, tapi agak susah sikit lah. 5,5 kaki. Dia punya line dia 6 hingga 10 pound. Berat untuk lure dari 4 hingga 12 gram lah. Boleh consider untuk rod untuk UL ni. So aku punya rod ni patah dekat hampir kepada bahagian penyambung. Kami nampak ni. Okey, di hujung bahagian penyambung dia patah lebih kurang dekat sini. Kalau untuk aku buang terus macam sayang lah. Tak ada masa tu untuk sambung ni, tak ada tengok mana-mana channel YouTube pun cara-cara menyambung, cuma aku just fikirkan cara sendiri dalam macam mana nak sambung. Aku cuba bagi tahu yang apa yang aku buat pada rod aku sendiri lah. Okey, nanti aku kongsikan sekali lagi. Sahabat sekalian, ini aku tunjukkan antara beberapa peralatan asas yang perlulah untuk menyambung joran ni. Okey, pertama sekali ini gam yang aku gunakan untuk menyambung rod aku lah, daripada brand ni. Dia ada dalam, kalau kita beli ni dia ada dia tunjuk cara-cara dan portion yang betul untuk campurkan kedua-duanya sekali untuk kita gunakan lah. Dia ada dua, dia datang dengan dua ni. Satu ni dia punya resin, dan yang color kelabu ni untuk hardener dia, untuk mempercepatkan dia mengeras lah. Okay. Barang lain, KK ni sebenarnya memang aku ada yang jenis macam ni lah. Kalau korang nak gunakan yang bulat ke ataupun boleh juga. Yang macam ini dia jenis bersegi punya. Dia jenis bersegi. Okay, pisau dan juga gergaji kecil ni.
Ini nanti aku tunjukkan satu apakah kegunaan ni lah. Alright. Dan lagi satu, ini sebagai contoh lah, jika bahagian ini yang ingin kita sambungkan yang patah, langkah pertama kita harus menjadikan kedua-dua bahagian yang ujung untuk disambung ni haruslah rata. Biasanya kalau patah dia hujung dia macam bergigi sedikit, so kita kena potong menggunakan gergaji, potong bagi rata. Dan selepas itu kita akan kikir bahagian rata tu supaya lebih kemas lah. Ataupun jika patahnya tidak begitu orang panggil berburas ataupun patah yang tidak teruk sangat, mungkin boleh cuma melakukan kemasan dengan menggunakan pisau, potong bahagian lebih-lebihannya supaya jadi lebih kemas dan rata. Macam ni contoh, tapi hujung ni saya tak bersihkan lah, ni cuma sebagai sampel saja. Dan selepas potong tu, untuk lebih kemasan yang baik, gosok sama ada dengan menggunakan kikir. Kita boleh gosok bahagian hujung dia sehingga dia kemas, dan juga ataupun boleh menggunakan kertas pasir untuk melakukan kemasan bahagian hujung. Macam yang rod-rod yang aku gunakan untuk sambung ni, sebenarnya aku jumpa sama ada di kolam-kolam mancing ataupun mana-mana tempat lah yang orang buang. So kalau mana yang kita ada jumpa tu, kita bawa balik sebab ada kegunaan dia. Sebab untuk sambungannya, untuk menyambung dua bahagian ni, saya memerlukan sebatang rod lagi untuk disumbatkan di bahagian dalam ini sebagai connecting rod dia. Baru dia akan join dengan lebih kuat sedikit lah. Nanti saya akan tunjukkan. Okay, untuk dia punya filler dalam ni, untuk kita sumbatkan sebagai reinforcement rod bahagian dalam ni, kita perlu cari yang dia punya diameter dalamnya yang fit dengan kedua-dua lubang ni. Macam dia daripada pangkal ni menuju ke hujung, dia akan semakin kecil. So kalau sebab tu saya kata, kalau kita ada jumpa rod-rod yang patah tu, kita bawa balik lah, sebab kegunaan dia untuk jadikan filler dalam ni. Sebab original kita boleh cari section, sebagai contoh mungkin satu segmen tu dia punya size dia fit untuk kedua-dua bahagian ni, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika kita sumbatkan dalam ni, dia akan fit. Melainkan kalau selain daripada rod-rod yang terbuang yang kita boleh gunakan sebagai filler dia, kita boleh juga menggunakan benda lain seperti buluh, tapi itu kena banyak kerja sikit lah. Kita kena raut dia supaya diameter dia fit dengan lubang dalam ni untuk kita sumbat. So untuk contoh ini, aku just gunakan ni batang serai. Nanti jangan korang pula pakai batang serai untuk dia punya filler dalam ni. Ini sebagai contoh saja, sebab aku tak dapat rod yang fit dengan diameter dalam dia. So bila contoh sama ada buluh ataupun rod yang korang dapat untuk jadikan filler tu, panjang dia lebih kurang, kalau kita masukkan dalam 1 inci lah, 1 inci untuk kiri dan kanan. Yang aku buat lebih kurang macam tu lah, lebih kurang 1 inci. So kita pastikan masukkan macam ni,
masa langkah ini kita tak perlu gam dulu pun tak apa, tapi kena pastikan dia fit, kiri dan kanan fit. Kalau kita buat kemasan yang baik, dalam dia punya penyambungan ni akan nampak cantik lah. Tapi ini sebagai sampel saja, jadi dia nampak agak macam besar sebelah, tapi asasnya macam tu. Kita kena cari untuk reinforcement batang yang dalam ni yang fit dengan kedua-dua lubang ni. Itu adalah yang terbaik lah, yang aku cuba buat, supaya bila kita masukkan, rod ni akan fit dengan dia punya dalam ni dan tak bergerak, dia tak berpusing. Ok, macam tu cara yang aku buat lah untuk rod aku tu. Ok, langkah selepas itu kita boleh sapukan gam di sekitar kawasan penyambung ni. Itu yang aku buat lah, sekitar kawasan penyambung, dan juga lebih kurang 1 inci kiri dan kanan. Untuk memperkuatkan sambungan ni, aku telah menambah bahagian atas dan bawah seperti pendakap. So cara dia, kita kena cari rod yang lebih besar sedikit daripada diameter luar ni, dan kita potong dua untuk kita jadikan pendakap bahagian ni, untuk support dia dan menjadikan dia lebih kuat lah. Contoh ini pun aku sekali lagi aku pakaikan kulit serai sebagai contoh. Dia akan macam ni, kita akan tutup dia macam ni di bahagian penyambung tu, atas dan bawah. Setelah kita sapu gam tadi, kita akan tutupkan dia macam ni, tutup, dan akan pastikan gam tu mengering sedikit lah, supaya kita sapu gam dulu. Dengan macam ni, sambungan dia akan menjadi lebih kuat lah, sebab ada support di bahagian luar lagi. Selain daripada batang yang dalam tadi tu, akan ada support di bahagian luar ni untuk menguatkan lagi sambungan dia. Ok, sampai sini rasanya boleh faham kan, sebab saya kira simple je ni. Alright. Ok, selepas dah agak kering ni, lepas sambungan mengering, sapukan lagi sedikit layer gam di bahagian luar sini. Sapukan secara keseluruhan cover yang kita buat di bahagian luar ni. Sapu gam tadi keseluruhannya. Sebelum kita melakukan lilitan dengan benang, sapukan sedikit supaya ianya kuat. Ok, untuk melakukan kemasan yang terakhir, setelah kita sapukan gam tadi, kita boleh lilit bahagian luarannya dengan benang. Sebagai contoh macam ni, kalau dia gam tu dah agak mengering sikit, kita boleh lilit sebanyak yang boleh, sehingga menutupi semua kawasan yang kita tutup dengan support yang bahagian luar tadi. Boleh lilit sepenuh-penuhnya macam tu. Tapi cara aku buat agak kasar je lah. So bahagian yang telah siap tu lebih kurang macam ni. Ini rod yang aku pakai sekarang lah, yang aku buat lilitan dia. Siapa yang tangan seni, tangan halus tu boleh buat lebih baik daripada ni lah. Ini yang aku balut sendiri, agak kasar sikit finishing dia, tapi langkahnya macam tu. Setelah kita balut dengan benang tadi, kita ikat dan sapukan lagi sedikit gam untuk menutupi ruangan-ruangan yang ada pada benang ni. So itu saja langkah-langkahnya yang saya buat untuk
menyambung rod yang patah. Itu yang cara yang aku buat lah. So akan kelihatan seperti ini, tapi anda boleh lakukan dengan lebih kemas lagi lah, supaya nampak lebih cantik dan menarik. Yang penting dia punya filler dalam tu, rod yang sebahagian dalam tu mesti fit dengan diameter kedua-dua bahagian rod yang untuk kita sambung tu, supaya bila kita masukkan tadi dia tidak bergerak lah, dia fit. Itu yang paling penting sekali. Dan support di bahagian luar, half pipe yang kita potong tu, itu juga penting supaya dia menguatkan lagi sambungan kita. Itu cara yang aku buat lah. Okay, harap boleh bermanfaat untuk semua. tarik sentap strike. Bila sama-sama dengan kakak. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini.
nak kongsi benda lain. Kita pun bukan pandai sangat kan. Benda-benda yang kita buat lah yang boleh kongsi yang bersama lah. Harap bermanfaat untuk pemancing-pancing yang lain lah. Sebab kalau nak beli baru kos juga kan, kurang-kurang 100 lebih pun duit juga. Kalau kita ada cukup kelengkapan, boleh repair sendiri, boleh cuba, tak jadi masalah. Kalau jadi sambung okey, boleh pakai lagi kan. Okay, save kos jugalah. Harap perkongsian saya pada kali ini akan memberi manfaat lah. Dan saya suka ingatkan sekali lagi, ini bukan cara yang terbaik. Mungkin di luar sana ada cara yang lebih baik dan lebih betul lah untuk menyambung road. Cuma yang saya kongsikan ni apa yang saya buat pada road saya sendiri lah. Alhamdulillah dia boleh berfungsi lagi dengan baik lah. Actionnya pun nak kata 100% macam ori tu taklah, sebab kita dapat tahan, dia dah sambung, tapi masih melengkungnya masih cantik lagi. Melengkung okey lagi, boleh layan. Lepas tu setakat jenak kilo 2 kata boleh lelau lagi lah orang Melaka tu. Alright. Okay. Sampai situ je kot. Lepas ni kita layan menangis di pucuk katil lah. Tunggu PKP bila nak habis kan. Harap-harapnya ada good news, kita boleh keluar mancing macam biasa je. Harap-harapnya macam tu lah. Aktiviti lain boleh, kenapa mancing tak boleh? Bukan ramai-ramai kan, seorang-seorang je. Alright, see you.